Don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamil tentang isu PMX watak utama misi gila bawa anak isteri ke Malaysia, Nadir. Cuba cerita sikit. Ketua Pegawai Eksekutif Cinta Gaza Malaysia Muhammad Nadir Al-Nuri mendedahkan Perdana Menteri merupakan watak utama dalam misi gila bawa anak-anak yang pulang ke Malaysia. Mari kita dengar respon daripada Datuk Kamil. Dia akan untuk komen macam biasa. Petang tadi ada satu kiriman saya daripada Nadir Al-Nuri. Dia orang PAS sebenarnya. Ya, tetapi bagaimana beliau disantuni masalahnya kerana dia berkahwin dengan warga Palestin. Saya nak baca sikit saja ni. Dia tulis itu tajuknya adalah 183 hari yang panjang. Katanya hati saya hanya Allah saja yang tahu betapa seluruh jiwa ini tertinggal di bumi Gaza. Anak kecil, wanita dan keluarga berpindah randah saat rumah kami juga habis dimusnahkan. Jadi keluarganya mengalami suasana di sana. Ya, dia kata naik turunlah emosi bila dapat berita jiran sahabat dan kaum kerabat kami di sana terkorban saban hari. Di sana katanya setiap 10 minit satu jiwa akan syahid. Waktu malam adalah waktu yang sukar untuk saya memejamkan mata saat mendapat berita adanya seluruh keluarga sahabat yang terkorban akibat berdelan rejim Zionis yang memang mensasarkan orang awam katanya. Dan kata namun itu hasbunallah wa ni'mal wakil wa maula. Dia dengan segala ujian Allah pasti bersama kita kerana dialah selayaknya wakil untuk susah senang hamba-Nya. Ini saya nak panjang sikit ni sebab dia katanya dengan segala ujian Allah pastilah katanya Allah pastilah bersama kita kerana dialah selayaknya. Kisah bermula saat Gaza sedang sengit berperang, manakala keluarga saya berjaya mengharungi kepayahan dan sampai ke Rafah untuk menyelamatkan diri. Dan mereka dipindahkan dari Rafah Utara, Rafah Selatan. Kemudian saya bersama sahabat merangkap ke kanda kami, Dr. Sani Ar-Rabi, MAPIM, diberikan peluang bertemu watak utama misi menyelamat sebulan lalu di satu majlis di Shah Alam. Katanya dia dah ada di sini, tapi anak dan isterinya masih ada di sana. Jadi dalam ramai-ramai orang sempatlah saya maklumkan bagaimana keluarga saya terkandas di Rafah. Itu katanya. Beliau hanya sempat membelik kiriman saya dan memberikan respon ringkas. Apa katanya? Saya akan bantu dan dia terus menaiki kenderaan resminya memecut ke majlis seterusnya. Jadi ada ke tak ke cara je begitu Jadi hati saya mula luluh. Tapi katanya itu mungkinlah agaknya bahasa orang politik. Namun dalam surat saya ada saya akhiri ayat dengan kepada Allah jualah kami berserah. Ya, saya langsung tawakal dan serahkan segalanya kepada Allah. Sehari sebelum Aidilfitri, saya dihubungi oleh sisa politik PMX. Tuan Farhan Fauzi, watak penting yang mengusahakan misi ini. Sejak awal peperangan, beliaulah yang kerap menjemput kami ke pejabatnya di Putrajaya dan selalu menghubungi kami bertanyakan keadaan keluarga dan perkembangan di Gaza. Kali ini nadanya berbeza, agak serius dan beliau memaklumkan kami untuk datang ke satu lokasi khas. Saya dan Dr. Sani saja dibenarkan ke sana. Allahu Akbar, ada apa pula ni katanya. Saat sampai ada kenderaan hitam menanti. Risau jugalah, katanya macam dalam movie lah katanya. Jadi alangkah terkejutnya saya apabila pintu dibuka, saya diterpa anak anda yang selalu hadir dalam mimpi sekian lama. Air mata seorang ayah sudah bertakung tak mampu menahan kerinduan. Artinya tiba-tiba anak dia sampai. Saya sudah biasa melalui perang di Gaza, melihat kehilangan dan air mata serta cekalnya kehidupan. Tapi misi ini saya katakan misi gila. Kerana bukan mudah untuk dikeluarkan keluarga saya saat berdelan roket dan hentaman bom bertali arus. Malah ketegangan di sempadan juga berlanjutan. Namun secara senyap-senyap pemimpin negara menghubungi pihak di sana. Ternyata diplomasi insani ini jauh lebih berkesan daripada kaedah yang lain. Prosesnya cepat, teratur dan lancar. Walaupun penuh dengan 1001 cabaran tersirat. Kisahnya akan keluar satu demi satu, tapi tak semua saya berhak untuk kongsikan katanya. Tapi watak dalam misi gila ini adalah Perdana Menteri kita Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri. Suka beliau atau tidak, sebab dia PAS kan. Suka atau tidak pada beliau dalam soal ini,
umat perlu satu ketumbukan. Pernah bergantung kepada garangnya Saddam Hussein, kemudian lantangnya Erdogan. Kini tiba giliran kita. Yang boleh kita banggakan ialah ketegasan Malaysia dalam bersolidariti. Tindakan PMX menghalang kemasukan kapal milik penjajah ke pelabuhan kita, ketegasan menyatakan sokongan kepada Hamas dan mutakhir jawapan berpendirian di hadapan Chancellor Jerman menjadikan nama Malaysia disebut-sebut di kalangan marahan di jalanan bumi penuh keberkatan selain menjadi bual bicara di peringkat antarabangsa. Semoga kita terus bersatu membela nasib saudara kita untuk menjadi jago di peringkat dunia dan berani mengiringi kata-kata dengan langkah di alam nyata. Untuk PMX, Dr. Sani dan semua pihak yang menjayakan usaha ini, sama ada secara langsung maupun mendoakan, kami sekeluarga mengucapkan jutaan terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah saja membalas jasa kalian semua. Amin. Ini adalah catatan seorang warga kita yang berkahwin dengan warga Palestin ni. Dan isterinya waktu itu dia dah balik ke Malaysia, isteri anak tinggal di sana dan dia minta bantuan, bukan minta duit. Dia pergi jumpa, dia insyaAllah berjumpa dengan PMX dan Saudara Ibrahim, menyatakan keluarga tinggal sana. Tapi cara Tuan Anwar dan Saudara Ibrahim itulah, insyaAllah tengoklah. Dia tak yakin waktu itu, tapi bila dipanggil datang ke pejabat, masuk ke bilik, terkejut dia bila dia tengok anak dan isteri dia sampai. Bayangkanlah saudara. Itulah caranya PMX. Ini kalau ikutkan hati, dia orang PAS, dia bukan keadilan, bukan orang perpaduan, tapi nampak gayanya saya rasakan. Inilah hubungan rahim antara Perdana Menteri kita dengan pimpinan-pimpinan luar negara. Permintaannya. Ini catatan dekat ni. Sebab saya melihat bahawa Gaza semalam telah pun berlaku lagi ledakan antara Iran dengan Israel. Tapi sebab itulah katanya cinta Gaza Malaysia. Itu bagaimanapun saya juga secara peribadi mengucapkan terima kasih lah pada PMX. Begitu prihatinnya pada warga kita. Baik Mi. Ya. Kita masuk bab kita di sinilah. Itu saja sekadar catatan saja Mi. Mi lihat macam mana politik perkembangan tanah air sekarang ni? Sila. Saya tengok perkembangan politik tanah air kita ni, rakyat semakin banyaklah memihak kepada kerajaan Madani. Dan saya yakinlah sebelum kita menghadapi pilihan raya yang ke-16, kita ada masa lebih kurang dalam 3 tahun 6 bulan, 3 tahun 5 bulan lah. Ya. Maknanya kalau tengok prestasi sekarang ni, pihak lawan kita lah, Perikatan Nasional ni, semakin hari dia semakin lemah. Kan? Tak sekuat seperti mana mula-mula mereka jadi pembangkang sebelum ni. Jadi bukti yang lebih jelas lagi, kita nampak kepimpinan ataupun ahli parlimen atau wakil rakyat DUN dalam Perikatan pun bercelau. Sampai baru tiba-tiba Parti Bersatu telah meminda perlembagaan. Itu yang agak seronok tu. Ini sebenarnya satu kejutan bagi saya lah kan. Kan? Kita dah ada Akta Anti Lompat Parti. Kan? Yang dah diwartakan pun Oktober 2022. Yang diluluskan oleh Parlimen, diluluskan oleh Dewan Negara, yang diluluskan oleh Duli Yang Mulia Pertuan Agong. Dah jadi akta. Dah jadi akta, betul. Tiba-tiba hari ini, bila ada sebilangan ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri menyokong kerajaan tanpa lompat parti. Bukan kerajaan, menyokong pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menyokong pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia orang pindah perlembagaan pula. Kononnya bercanggah dengan akta lompat parti. Bercanggah dengan akta anti lompat parti. Itulah ni, saya bercakap malam kemarin, 3 malam dulu, dan saya dah bercakap, saya pun hairan apakah kalau seseorang wakil rakyat itu menyokong tindakan yang baik, maka parti itu perlu mengambil tindakan disiplin. Macam mana tu? Kalau contohnya lah, ahli parlimen UMNO, katalah waktu dulu UMNO bersetuju Datuk Seri Modin jadi Perdana Menteri untuk membentuk kerajaan. Kerana tak tahan dengan gelagat apa ini Perdana Menteri yang ke berapa tak tahulah, yang 22 bulan. Jadi bila menyokong pimpinan Datuk Seri Modin jadi Perdana Menteri, kenapa waktu itu tak ada pula orang suruh Datuk Zaid Hamidi berhenti? Nampak tak? Tidak ada pula bercanggah dengan ketetapan parti. Begitu juga selepas itu
naik kita tarik sokongan, kita merasakan bahawa bagaimana UMNO dizalimi, mantan Presiden UMNO pun dizalimi, Presiden Najib. Kemudian naik pula Datuk Seri Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. UMNO sokong. Jadi apakah kerana sokongan itu maka perlu diambil tindakan? Itu yang saya hairan. Sila Min. Sebenarnya pindaan tu pada pandangan peribadi saya kan lebih pada bermotifkan kepentingan politik bersatu untuk mewujudkan kestabilan dalam bersatu yang kini ni tak stabil lah. Kita tengok ramai ahli parlimen mereka mula menyokong pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, maksudnya tak stabil lah parti itu. Yalah, artinya harapan untuk tepuk atap, untuk segala langkah tu tak jadi ke tu? Sukarlah. Jadi payah lah sebenarnya. Makna hari ni, apa yang diorang buat tu membuktikan bahawa mereka berada dalam keadaan yang lemah. Dan pindaan juga cuba untuk menyingkirkan ahli parlimen parti mereka sebagai wakil rakyat lah. Mungkin bercita-cita untuk mengadakan pilihan raya kecil. Sebelum cukup 3 tahun lah. Dia dengan harapan, Dengan harapan. kalau 6-6 tu menang, ada move lagi lah nak buat kot. Ada move lagi lah. Kali ni langkah 6 lah, langkah 6 jahanam. Tapi dia orang ni menyokong pimpinan ni sebelum pindaan itu dibuat. Betul. Sebelum pindaan perlembagaan parti mereka. Maknanya tak boleh diguna pakai kepada mereka. Itu fahaman Mil lah ya. Fahaman saya lah. Banyak dah orang cakap begitu. Artinya sesuatu tindakan itu tidak boleh diambil ke atas sesuatu perundangan ataupun perlembagaan yang baru itu terhadap nak dikenakan pada yang lalu. Ini sepatutnya untuk akan datang. Tapi heboh mengatakan bahawa 6 orang ini mesti dikenakan tindakan. Mesti mengosongkan kerusi. Jadi ni fikir macam mana? Penganiayaan. Saya merasakan bahawa keadaan inilah yang rakyat akhirnya nampak percaturan mereka. Percaturan Perikatan Nasional lain tak ada matlamatnya semata-mata untuk melihat kecelaruan politik. Matlamatnya. Dan kalaulah 6 orang ini tak tahulah mereka akan minta pada speaker. Terpulang pada speaker untuk memutuskan. Kalau speaker kata mereka paksa mengosongkan kerusi, maka itulah yang terakhir. Tapi kalau speaker pula masih lagi berkeras mengatakan tak salah, mereka akan bawa perkara ini ke mahkamah. Mahkamah ni berlarutan lah, mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Jadi apakah sepanjang pembicaraan setahun 2 tahun di mahkamah itu akan dijadikan modal politik. Tujuannya saya rasa untuk mengapungkan cerita-cerita politik dari pihak Parti Perikatan Nasional. Itu saya rasa begitulah pandangan saya. Kita saya baca detail lagi. Muhammad Nadir dalam Fatwa Hantaran berkata, segalanya bermula apabila beliau bersama sahabatnya Ketua Berkuasa Eksekutif CEO Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM Dr. Ahmad Sani Abdul Alim Arabi berpeluang untuk menemui Datuk Seri Anwar Ibrahim pada majlis di Shah Alam. Ketika itu beliau sempat memberitahu kepada Anwar bahawa kurangnya terkandas di Rafah. Beliau hanya sempat membelek kiriman dan memberikan respon ringkas bahawa beliau akan bantu sebelum terus menaiki kenderaan ke majlis seterusnya. Tuan, mari terus menyokong kajian apa dan dapat Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.